Matius bab 13. Pada hari itu juga, Yesus keluar dari rumah, lalu duduk di pinggir laut. Sungguh ramai orang datang berasak-asak di sekelilingnya. Yesus pun masuk ke dalam sebuah perahu dan duduk di situ manakala orang ramai itu berdiri di pantai. Yesus memberitahu mereka banyak perkara melalui ibarat. Dia berkata, Seorang penyemai pergi menabur. Semasa dia menabur benih, ada yang jatuh di tepi jalan lalu dimakan burung. Ada pula yang jatuh di tempat berbatu yang kurang tanahnya. Benih itu segera bercambah karena tanahnya tidak dalam. Tetapi ketika matahari naik, tunas-tunas itu layu lalu kering karena tidak berakar. Ada pula yang jatuh di tengah-tengah semak duri, lalu semak membesar dan membantutkannya. Namun demikian, ada yang jatuh di tanah yang subur dan memberikan hasil 100 kali ganda, 60 kali ganda, atau 30 kali ganda. Sesiapa yang bertelinga, dengarlah. para murid Yesus datang bertanya kepadanya. Mengapa engkau bercakap kepada mereka melalui ibarat? Yesus menjawab, Kamu telah diberi anugerah untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi mereka tidak. Sesiapa yang mempunyai sesuatu akan diberi lebih banyak lagi, sehingga dia penuh kelimpahan. Sebaliknya, sesiapa yang tidak mempunyai sesuatu, sedikit yang ada padanya pun akan diambil. Aku bercakap kepada mereka melalui ibarat, kerana mereka melihat tetapi tidak nampak, mereka mendengar tetapi tidak mengerti. Keadaan mereka ini tepat seperti terdapat dalam nubuat Nabi Yesaya. Kamu terus mendengar tetapi tidak mengerti, kamu akan terus melihat tetapi tidak mengetahui. Kerana hati umat ini telah buntu, mereka pekakkan telinga dan pejamkan mata. Kalau tidak demikian, mereka tentu melihat dengan mata, mendengar dengan telinga, dan mengerti dengan hati, lalu berpaling kepadaku, dan aku menyembuhkan mereka. Tetapi diberkatilah matamu kerana melihat, dan telingamu kerana mendengar. Sesungguhnya, aku berkata kepadamu, ramai nabi dan orang yang benar berhasrat melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Oleh itu, dengarlah maksud ibarat penyemai benih. Apabila seseorang mendengar perkabaran kerajaan Allah dan tidak memahaminya, akan datanglah si durjana menyambar apa yang telah ditabur dalam hatinya. Orang inilah yang menerima benih di tepi jalan. Orang yang menerima benih di tempat berbatu pula, bermaksud orang yang mendengar firman itu dan terus menerimanya dengan sukacita. Tetapi dia tidak berakar, maka hanya tahan seketika. Sebaik-baik dia menanggung kesusahan atau penganiayaan karena firman itu, imannya pun segera luntur. Orang yang menerima benih di semak duri, ialah orang yang mendengar firman itu, tetapi kerunsingan tentang hal-hal dunia dan tarikan palsu harta kekayaan membantutkan firman itu sehingga tidak berbuah. Tetapi orang yang menerima benih di tanah subur, ialah orang yang mendengar firman itu dan memahaminya, lalu menghasilkan 100 kali, 60 kali, bahkan 30 kali ganda. Yesus menceritakan satu ibarat lagi. Kerajaan surga ibarat orang menabur benih yang baik di ladangnya. Pada waktu malam apabila semua orang sedang tidur, musuhnya datang menanam lalang di antara gandum itu. Setelah gandum itu membesar, lalang pun tumbuh juga. Hamba peladang berkata, Tuan menabur benih yang baik, dari mana pula datangnya lalang itu? Jawab peladang itu, Ini perbuatan musuh. Hamba itu bertanya, Adakah Tuan hendak kami mencabut lalang itu? Tidak, jawab peladang itu. Takut tercabut gandum juga sewaktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah lalang tumbuh di antara gandum hingga sampai musim menuai. Ketika itu aku akan menyuruh orang yang menuai nanti mencabut lalang dahulu, mengikat dan membakarnya. Selepas itu, barulah gandum dituai dan disimpan di dalam jelapang. Seterusnya, Yesus mengisahkan ibarat demikian. Kerajaan surga seperti sebutir biji sesawi yang dibawa oleh seseorang untuk ditabur di ladangnya. Biji sesawi itu paling kecil antara semua benih, tetapi apabila tumbuh, menjadi tumbuhan yang lebih besar daripada semua tumbuhan lain, sehingga menjadi sebatang pokok tempat burung di udara membuat sarang pada cabangnya. Kemudian Yesus menceritakan suatu ibarat lagi.
Kerajaan surga seumpama ragi yang diambil seorang wanita dan dicampurkan dengan 3 sukat tepung sehingga adonan itu naik. Demikianlah Yesus mengajar orang ramai melalui ibarat. Tidak ada satu ajaran yang disampaikannya kepada mereka tanpa ibarat. Maka terjadilah apa yang dikatakan oleh Nabi. Aku akan membuka mulut melalui ibarat. Aku akan menuturkan hal-hal yang dirahasiakan sejak dunia dicipta. Selepas itu, Yesus meninggalkan orang ramai lalu masuk ke rumah. Murid-muridnya datang kepadanya lalu berkata, Terangkanlah kepada kami maksud ibarat lalang di antara gandum itu. Yesus berkata, Orang yang menabur benih baik itu anak manusia. Ladang itu dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan, dan lalang itu anak-anak si durjana. Musuh yang menanam lalang itu iblis. Masa menuai ialah hari akhir, dan para penuai itu malaikat. Sebagaimana lalang dikumpulkan dan dibakar, demikianlah halnya akan terjadi pada hari akhir. Anak manusia akan memerintahkan malaikatnya mengumpulkan semua dalam kalangan umatnya yang melakukan kejahatan dalam kerajaannya dan yang menyebabkan orang berdosa. Mereka akan dihumbankan ke dalam relau yang berapi-api, tempat ratapan dan keretakan gigi. Orang yang benar akan bersinar laksana matahari dalam kerajaan Allah, Bapa mereka. Sesiapa yang bertelinga, dengarlah. Kerajaan surga ibarat harta yang tersembunyi di dalam sebidang tanah. Seseorang telah menjumpainya lalu menyembunyikannya semula. Setelah itu, dengan penuh sukacita dia menjual segala yang dimilikinya lalu membeli tanah itu. Kerajaan surga juga umpama seorang saudagar yang mencari mutiara yang paling tinggi nilainya. Apabila dia menjumpai mutiara yang paling bernilai, dia pun menjual semua yang dimilikinya, lalu membeli mutiara itu. Kerajaan surga juga seperti pukat yang dilabuhkan ke dalam laut lalu mendapat aneka jenis ikan. Setelah syarat dan ditarik ke darat, para nelayan memeriksanya, lalu menyimpan yang baik di dalam bekas dan membuang yang tidak baik. Demikianlah yang akan terjadi pada akhir zaman. Malaikat akan datang mengasingkan orang durjana daripada orang yang benar. Orang durjana itu akan dihumbankan ke dalam relau yang berapi-api, tempat ratapan dan keretakan gigi. Fahamkah kamu hal-hal ini? Tanya Yesus. Kami faham. Jawab mereka. Yesus berkata, Oleh itu, setiap ahli Taurat yang telah menerima ajaran tentang kerajaan surga adalah seperti ketua rumah yang mengeluarkan barang baru dan barang lama daripada khazanah simpanannya. Setelah Yesus selesai menceritakan ibarat, Yesus pun beredar dari situ. Lalu dia pulang ke kampung halamannya. Di situ dia mengajar di Saumaa. Orang yang mendengarnya hairan lalu bertanya, Dari manakah dia mendapat kebijaksanaan begini? Dari manakah dia mendapat kuasa melakukan mujizat? Bukankah dia anak tukang kayu? Bukankah Maria itu ibunya dan Yakobus, Yusuf, Simon serta Yudas itu saudaranya? Bukankah saudara-saudara perempuannya ada bersama kita? Dari manakah dia mendapat semua ini? Dengan demikian mereka enggan menerimanya. Yesus berkata kepada mereka, Seorang nabi dihormati, kecuali di kampung halamannya dan dalam keluarganya sendiri. Yesus tidak banyak melakukan mukjizat di situ karena mereka tidak percaya. Matius bab 14. Pada masa itu Herodes, raja wilayah, mendengar tentang Yesus. Herodes berkata kepada orang di bawahnya, Ini tentu Yohanes Pembaptis. Dia telah dibangkitkan daripada kematian. Itulah sebab dia mempunyai kuasa melakukan mujizat. Sebelum itu Herodes telah memerintahkan supaya Yohanes ditangkap, diikat dan dipenjarakan, disebabkan Herodias, istri saudaranya Filipus. Yohanes telah memberitahu Herodes, Mengambil Herodias sebagai istrimu adalah haram. Herodes hendak membunuh Yohanes, tetapi takut karena rakyat menganggapnya seorang nabi. Pada hari jadi Herodes, anak perempuan Herodias menari di hadapan majelis dan menyenangi hati Herodes, sehingga Herodes bersumpah akan memberikan apa sahaja yang diminta oleh gadis itu. Disuruh oleh ibunya, gadis itu memohon kepala Yohanes Pembaptis di atas talam pada waktu itu juga. Lalu raja amat berduka cita, tetapi apakan daya, dia telah bersumpah di hadapan semua tetamunya. Oleh itu,
Dia memerintahkan supaya permintaan gadis itu dilaksanakan. Herodes pun memerintahkan orang pergi memancung kepala Yohanes di penjara. Kepala Yohanes diletakkan di atas talam dan diberikan kepada gadis itu. Gadis itu menyerahkan kepala Yohanes kepada ibunya. Selepas itu, murid Yohanes datang mengambil jenazahnya dan mengebumikannya. Kemudian mereka pergi memberitahu Yesus tentangnya. Sebaik-baik mendengar tentang Yohanes, Yesus menaiki perahu dan pergi seorang diri ke suatu tempat sunyi. Namun demikian, orang ramai mendapat tahu, lalu mengikut Yesus melalui jalan darat dari kota. Setelah Yesus turun dari perahu dan melihat orang ramai di situ, hatinya berbelas kasih terhadap mereka. Lalu dia menyembuhkan orang yang sakit dalam kalangan mereka. Apabila menjelang petang, para murid Yesus mendapatkannya lalu berkata, Hari sudah hampir malam dan kawasan ini terpencil. Suruhlah orang yang ramai ini pergi, supaya dapat membeli makanan di pekan. Tetapi Yesus menjawab, Mereka tidak usah pergi. Berilah mereka makan. kata para murid Yesus. Kita hanya ada 5 buku roti dan 2 ekor ikan. Yesus berkata, Bawalah makanan itu kepadaku. Dia menyuruh orang ramai itu duduk di atas rumput. Setelah mengambil 5 buku roti dan 2 ekor ikan, dia menengadah ke langit dan mengucap syukur kepada Allah. Kemudian dia memecah-mecahkan roti itu dan menghulurkannya kepada murid-muridnya untuk diberikan kepada orang ramai itu. Mereka semuanya makan sehingga kenyang. Para murid mengumpulkan lebihan makanan sebanyak 12 bakul. Jumlah yang makan kira-kira 5.000 orang lelaki, belum dihitung wanita dan kanak-kanak. Setelah itu, Yesus menyuruh murid-muridnya menaiki perahu dan pergi ke seberang dahulu sementara dia menyuruh orang ramai itu pulang. Setelah menyuruh mereka pulang, Yesus naik ke bukit seorang diri lalu berdoa. Apabila hari sudah lewat petang, Yesus berada di situ seorang diri. Ketika itu perahu yang dinaiki oleh murid-muridnya sudah jauh ke tengah, terumbang-ambing karena angin berhembus dari arah bertentangan. Antara dini hari dan subuh, Yesus berjalan di atas air menghampiri mereka. Apabila murid-muridnya melihatnya berjalan di atas air, mereka ketakutan lalu menjerit. Hantu! Yesus segera berkata kepada mereka, Tabahkanlah hatimu. Aku Yesus. Jangan takut. Petrus berkata, Tuhan, jika benar Engkau, suruhlah aku berjalan di atas air mendapatkanmu. Marilah. Sahut Yesus. Petrus turun dari perahu dan mula berjalan di atas air ke arah Yesus. Tetapi apabila menyadari betapa kencangnya angin, Petrus berasa takut lalu mula tenggelam. Tuhan, selamatkan aku! Serunya. Yesus segera mengulurkan tangan memegangnya lalu berkata, Begitu tipis kepercayaanmu. Mengapa engkau ragu? Kedua-dua mereka menaiki perahu dan angin pun tiada. Selepas itu, para murid Yesus yang di dalam perahu menyembahnya sambil berkata, Sesungguhnya Engkaulah Anak Allah. Mereka menyeberang hingga tiba di Genesaret. Orang di situ mengenal Yesus, lalu menyebarkan berita kedatangannya ke serata daerah itu. Ramailah dibawa orang sakit kepadanya. Mereka merayu Yesus supaya mengizinkan orang sakit menyentuh ujung jubahnya. Semua yang menyentuhnya terus sembuh.